Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Kami terdiri daripada Nur Fazliza binti Muhammad Fazil, Naili Arisa binti Nazaruddin, Nazila Hani binti Zainuddin. Kami dari program Synergy Fashion. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Negara kita mempunyai perlembagaan persekutuan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Asas pembentukan perlembagaan. Perlembagaan persekutuan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan digabungkan dengan prinsip Undang-Undang Inggeris yang disesuaikan dengan nilai tempatan. Terdapat dua asas pembentukan perlembagaan, iaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris. Yang pertama ialah Raja sebagai pemerintah. Yang kedua, rakyat memberikan ketaatsetiaan. Yang ketiga, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Yang keempat, undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain seperti Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Yang terakhir ialah Undang-Undang Inggeris. Seterusnya, undang-undang bagi bahasa Inggeris. British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat NNS yang dikenali sebagai Charter of Justice dan diambil oleh undang-undang yang digubal di England. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS dan digunapakai. Contohnya seperti Charter of Justice pada tahun 1807. Di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance pada 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Selain itu, di Sabah terdapat undang-undang yang sama disebut sebagai Sabah Application of Law Ordinance pada 1951. Pada bulan Ogos 1916, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang iaitu Kaunsil Negeri Majlis Negeri yang mengandungi 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Dan majlis tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur yang turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Seterusnya, Perlembagaan Sarawak pada tahun 1595 memberikan kuasa pentadbir negeri kepada Majlis Tertinggi dan Kaunsil Negeri. Di Sabah pula ditubuhkan Majlis Undangan dan Majlis Kerja pada tahun 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gubernur untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. Institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Walaupun begitu, beberapa pindaan disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Akhir sekali, perlembagaan inilah menjadi asas kepada sistem beraja berperlembagaan dan demokrasi di parlimen. Seterusnya, saya serahkan slide ini kepada Nur Fazliza. 2.2 Sejarah Pengubalan Perlembagaan Persekutuan. Sejarah pengubalan Perlembagaan Persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga 1957. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Sejak mencapai kemerdekaan, ahli parlimen memainkan peranan memindam perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan negara. Di NNS terdapat Charter of Justice untuk melindungi penduduk. Sementara itu, pembentukan undang-undang di negeri Melayu pula dimulai oleh Majlis Negeri Perak pada tahun 1877. Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk mengumbal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya, peranan yang sama ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Pada tahun 1946, undang-undang di NNS digubal oleh Majlis Undangan Negeri manakala undang-undang di negeri Melayu Bersekutu NMB digumbal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu NNMTB mula digubal oleh Majlis Negeri. Pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu melalui pentadbiran kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Pada tahun 1997,
Suruhanjaya Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RAID. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil oleh Brisbane. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 memodelkan Westminster, memandangkan negara kita mempunyai asas sistem perundangan bertulis. Maka hal ini banyak membantu Malaysia mengubah sebuah perlembagaan bertulis. Habislah sudah pembentangan kami hari ini. Sekian, terima kasih.